Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali lagi ke dalam channel Selibia. Okay guys, pada hari ini saya akan membicarakan tentang hukum prank dari sudut Islam. Dan kebetulan guys, suatu ketika itu saya telah melakukan prank kepada sahabat saya yang menyatakan saya berada dalam sebuah bangunan gelap. Dan ini adalah bertujuan untuk menguji rakan saya. Adakah dia risau atau takut jika saya berada dalam keadaan bahaya? Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan hukum prank dari sudut Islam, saya akan menunjukkan sedikit scene dalam prank saya ketika itu. So, let's go! Flashback. Aku tadi di darat. Ya, Lepas tu aku apa? Aku sama kawanku, tapi kawanku tu macam dah berapa kenal bah. Terus kami bergaduh di situ. Terus kan Mai macam mana? Aku terlampau macam agresif lah tadi. Terus kan Mai, aku sekarang di bangunan gelap. Aku dah astagfirullahaladzim. Mai, aku dah tahu mau Kau jemput di apa. mana sekarang nih? Kau di mana sekarang? Aku dah tahu. Nanti aku di situ. Sar, Mai, betul bang. Mai, takut. Serius toh kau? Iya, aku tadi begini. Kau Aku siapa mamamu? Mai, aku takut sebab aku pergi tadi tidak kasih tahu sesiapa. Kenapa kau tak kasih tahu aku? Aku beli teman kau. Mai, ada something sebab End of flashback. Okay guys, itu adalah prank yang saya lakukan, tetapi tidak saya upload sepenuhnya di dalam channel saya pada kali ini. Tetapi guys, saya akan membahas berkaitan dengan hukum prank dari sudut Islam. Merujuk kepada sumber Irsyad Al-Fatwa siri ke-566 berkaitan dengan hukum prank dalam Islam. Pokok asal bagi suatu gurauan atau lazimnya dikenali prank pada masa kini adalah diharuskan guys, di mananya suatu gurauan itu tidaklah melampaui batas, kemudian boleh diterima oleh orang yang diajak bergurau. Dan sekiranya suatu gurauan itu melampaui batas seperti berdusta kepada orang lain, bertujuan untuk menakut-nakutkan orang lain, membuka aib pada orang ramai, lalu tidak boleh diterima oleh orang yang telah diguraukan itu. Sekiranya suatu gurauan itu melampaui batas seperti berdusta kepada orang lain, bertujuan untuk menakut-nakutkan, membuka aib pada orang ramai, lalu tidak boleh diterima oleh orang yang telah diguraukan itu, maka guys, ianya adalah suatu perlakuan yang haram dan dilarang untuk melakukannya. Penonton sekalian, kita telah mengetahui bahawa banyak video prank yang telah dirakam kemudian dimuat naik di dalam media sosial dan dilihat oleh orang ramai, maka ia secara tidak langsung akan membuka aib kepada seseorang yang menjadi mangsa prank. Guys, dan menurut Kamus Dewan Bahasa, prank adalah suatu usikan yang kebudak-budakan guys. Prank juga merupakan suatu kalimah yang berbentuk moden pada masa kini, yang digunakan untuk menggambarkan suatu perbuatan sebagai bahan gurauan untuk menguji seseorang. Ada kalanya guys, prank yang dilakukan itu akan melampaui batas sehingga menyebabkan kecederaan fizikal dan emosi seseorang itu. Lalu, seseorang yang terkena prank itu akan merasa malu, kecewa dan merasa diri mereka tertipu. Okay guys, untuk dijadikan cerita, terdapat suatu kisah yang mana Rasulullah SAW telah bergurau dengan seorang wanita tua yang mengatakan bahawa wanita tua tersebut tidak akan masuk syurga, sehingga mana wanita tua tersebut beredar dengan perasaan yang sedih. Lalu Rasulullah SAW telah menjelaskan bahawa dia tidak akan masuk syurga dalam keadaan yang tua, tetapi akan masuk syurga dalam keadaan yang muda.
Usai daripada cerita itu guys, kita dapati bahawa bergurau itu adalah diperbolehkan selagi mana tidak melampaui batas seperti menipu, menakut-nakutkan orang, menjatuhkan maruah dan seumpamanya. Dan terdapat juga suatu gurauan seperti mengambil barang orang lain dalam tujuan untuk bergurau dengan pemilik barang tersebut. Kebiasaannya pemilik barang akan menjadi risau dan sedih apabila barang mereka hilang. Maka Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, tidak boleh sama sekali kamu mengambil barang salah seorang daripada saudara kamu kerana gurauan ataupun serius. Yang mana Syekh Abdul Al-Muhsin Al-Abbad telah menerangkan bahawa perbuatan tersebut adalah ditegah kerana ianya akan membuatkan seseorang berasa risau. Nah, penonton semua, inilah intihan daripada keseluruhan perbahasan itu dan telah diringkaskan bahawa unsur-unsur yang melampaui batas dalam suatu gurauan atau prank adalah seperti berikut. Yang pertama adalah berbohong dan yang kedua adalah menakut-nakutkan atau membuat orang berasa risau. Ketiga, menyebarkan aib. Keempat, mendatangkan kecederaan dan menyakiti mangsa. Maka kesimpulan daripada perbahasan itu guys, maka hukum asal gurauan prank adalah diperbolehkan selagi mana gurauan tersebut tidak melampaui batas dan boleh diterima oleh orang yang diajak bergurau. Namun, jika perbuatan tersebut melampaui batas seperti menipu orang lain, menakut-nakutkan, membuka aib kepada orang ramai dan tidak boleh diterima oleh orang yang diguraukan, maka ianya adalah suatu perbuatan yang haram dan dilarang untuk melakukannya. Ha guys, itu adalah salah satu sumber yang saya dapat daripada Irsyad Al-Fatwa yang ke-5666. Dan guys, jika anda mendapati lebih penjelasan berkaitan dengan pembahasan hukum prank di dalam Islam, anda bolehlah komen di bawah untuk saya bersama-sama kita berkongsi ilmu pengetahuan. Okay guys, jangan lupa like, subscribe dan komen channel ini untuk saya lebih bersemangat untuk melakukan konten-konten yang seterusnya. Bye! Assalamualaikum!